Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazli Fuad akan bersiaran bersama dengan anda sekali lagi untuk episod yang kedua Suara Ramadan. Program ini merupakan sebuah program yang akan membincangkan topik berkaitan normal baharu Ramadan, tip dan amalan sepanjang bulan Ramadan. Saya juga akan ditemani oleh tetamu jemputan setiap minggu. Dan ini merupakan episod kedua seperti mana yang saya katakan tadi, Suara Ramadan yang akan bersiaran selama setengah jam sepanjang bulan Ramadan. Baik, itulah topik Suara Ramadan untuk minggu ini. Andainya ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, apakah yang harus kita lakukan? Sepanjang bulan Ramadan ini, kata-kata ini juga boleh menjadi motivasi kepada kita dalam menunaikan ibadah berpuasa. Tanamkan rasa ini adalah Ramadan terakhir kita, semangatnya akan berubah dan bersungguh-sungguh kerana sudah tiada esok untuk kita. Jadi untuk bercakap tentang isu ini, saya akan bersama dengan salah seorang tokoh agama yang sangat dihormati. Kita bersama dengan Ustaz Datuk Muhammad Kazim Alias. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih, Datuk, kerana sudi hadir kat sini. Saya lah, terima kasih jemput saya. Sebab kalau kita tengok, perhatikan sepanjang bulan Ramadan ini, Datuk banyak kongsikan ceramahnya di Facebook Datuk sendiri. Di Facebook sajalah, itu sajalah. Kan? Alhamdulillah. Itulah dia. Tapi hari ini bertuah lah bersama dengan Datuk dalam program Suara Ramadan. Baik, Datuk. Tajuk yang akan kita bincangkan hari ini, Datuk pun dah lihat tadi. Ya. Andainya ini merupakan Ramadan terakhir buat kita. Dan andai kata kalau kita ni sedar tahu bahawa ini merupakan Ramadan terakhir untuk kita, saya rasa, ini bagi diri saya lah, saya tidak akan menghabiskan, mensia-siakan 30 hari bulan Ramadan ini untuk melakukan pelbagai amal ibadah. Dan kalau andai kata mereka sebelum ini melambat-lambatkan solat, tahun ini merupakan antara tahun yang mereka memecut untuk mendapat segala banyak pahala. Pandangan Ustaz tentang isu ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Fazli. Bila kita sebut tentang Ramadan, ini mungkin Ramadan yang terakhir. Selalunya bila sebut setiap tahun bila Ramadan, kita ni semangat yang awal-awal ni semangat. Ya, kalau dulu kita sembahyang tarawih ke, tadarus ke, ya Allah, semangat betul. Tetapi bila sampai penghujung-penghujungnya makin slow. So, bateri pun makin lemah gambar kan. Setiap tahun kita macam itu. Kalau dulu kita sembahyang tarawih di masjid, melimpah sampai keluar tu. Tok siap masa itu angkat kapek dah sejadah. Hui. Bila habis dekat pertengahan Ramadan, dia angkat ke dalam store balik. Jadi kalau boleh, Ramadan pada kali ini Allah Taala sebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Allah kata bersegeralah kamu, bercepatlah kamu untuk minta ampun kepada Allah, untuk buat ibadat kepada Allah, sebab Allah nak bagi kita syurga. U'iddat lil muttaqin, disediakan pada orang yang bertakwa. Kalau kita tengok Allah sebut disediakan kepada orang yang bertakwa, kita boleh lihat asas tujuan puasa ialah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Disediakan syurga untuk orang bertakwa, dan tujuan puasa ialah untuk bertakwa. Bukankah ada satu relation di situ yang ada kaitan di situ. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau boleh kita anggap ini adalah Ramadan kita yang terakhir untuk menjadikan sebagai yang dikatakan sebagai orang yang bertakwa, buat amalan. Tidak ada amalan jadi takwa dia tak sembahyang. Kamu nak jadi apa, Mat? Nak jadi bertakwa, sembahyang tak? Tengok kalau rajin. Makna itu belum bertakwa. Kamu tak baca Quran, Mat? Belum lagi. Kata nak jadi orang bertakwa. Dia nak jadi orang bertakwa ini dengan amalan kita, dengan perbuatan kita, bukan setakat amalan zahir saja, amalan hati juga. Setengah orang amalan zahir dia buat tapi hati busuk.
hati tidak ikhlas. Dia tak mau. Dia nak jadi benda yang baik, nak jadi orang bertakwa luar dan dalam, zahir dan batin. Banyak orang hanya baik pada zahir. Bajunya baik, janggut dia baik, saibun pun baik kan. Baik belaka, zikir pun baik. Tapi hati dia tak baik. Dia tengok orang tak berzikir, dia kata, aku lagi bagus dari dia. Dia tengok orang tak berjanggut, aku lagi bagus daripada dia. Maknanya hati masih lagi kotor. Kalau kita faham ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, ada beberapa benda yang kita kena buat sekarang. Ya, walaupun kita rasa bahawa saya masih umur panjang ustaz, saya masih muda ustaz, saya tak sakit apa ustaz, baru ni saya buat swab untuk COVID-19 pun saya sihat ustaz. Jangan cakap mati ni boleh bila-bila masa. Jadi bila boleh berlaku pada bila-bila masa, yang perlu ada ialah persiapan. Persiapan untuk mati bukan maknanya duduk di masjid. Sekarang tak boleh duduk masjid, duduk di rumah. Subhanallah, subhanallah. Abang tak buat apa bang? Abang nak mati. Bukan persiapan menunggu mati ialah dengan menunggu mati. Persiapan untuk berhadapan dengan hari kiamat ini ialah dengan amal ibadat, dengan taubat kepada Allah, dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan benda-benda ini datang dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan dilipat gandakan ibadat, mendatangkan sifat takwa. Bulan Ramadan ini adalah bulan keampunan. Ya, Allah Ta'ala berikan keampunan kepada dosa-dosa kita yang banyak-banyak. Sekarang adalah bulan keampunan. Sekarang ini adalah bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kalaulah Allah Ta'ala dah bagi kepada kita bulan Ramadan yang cantik, dan ditambah pula dengan PKP sekarang ini, yang memang kita tak bergerak ke mana-mana, betul-betul kita boleh buat ibadat, tiba-tiba kita tak ambil kesempatan ini. Ini dipanggil sebagai orang yang rugi. Ya, banyak benda tuan-tuan. Saya rasa imam yang paling banyak sekarang di Malaysia, sekarang lah, semua rumah jadi imam sekarang. Alhamdulillah. Saya rasa Makcik Leha, Kak Kiah ni tak pernah cium tangan imam tarawih selama ini. Tapi tiap-tiap malam hari ini cium tangan suami dia yang jadi imam. Tak pernah Kak Leha cium untuk imam di masjid ustaz. Dapat berasa hari ini imam tarawih di rumah suami Kak Leha sendiri. Nampak tak? Tak pernah kita hari ini buka puasa ala kadar ya. Sebelum ni subhanallah pergi pasar Ramadan, macam ni beli lauk. Hoi baliknya. Dengan banyak pembazirannya. Sekarang saya rasa tak ada dah berlaku pembaziran yang begitu banyak. Kalau kita tengok dulu selepas pasar Ramadan, malam ni, petang ni selesai pasar Ramadan, pekerja majlis bandaran akan cuci betan makanan yang terbuang. Kalau air yang tak habis betung dibuang dalam longkang. Saya rasa sekarang pembaziran telah pun tidak berlaku. Allah potong mungkin 50 hingga 70%. Pembaziran tidak berlaku. Ini adalah satu jalan bagaimana Allah Ta'ala nak bagi jalan supaya tidak membazir. Membawa kepada satu amalan yang bagus. Ya, kalau kita dulu subhanallah tengok lauk itu nak, tengok pula terbakar tu abang, apa benda terbakar tu? Rupanya ayam golek. Ayam golek. Tengok pula ni ayam percik. Sekarang tak ada dah. Semuanya ini tuan-tuan, Allah Ta'ala nak bagi kepada kita satu sifat untuk jadi orang terbaik. Yang ini yang dikatakan, andai aku ini Ramadan yang terakhir pada aku buat yang terbaik. Kalau dulu kita sibuk pagi-pagi buta dah nak pergi kerja. Sekarang lepas subuh apa boleh buat? Baca Quran. Betul. Tapi ada orang yang lepas sembahyang subuh, ini tidur ni. Sampai pukul 12 tengah hari begini. Okey, jadi kita harapkan anda yang berada kat rumah jangan tidur dulu, Datuk, kerana selepas ini kita akan tanya lagi Datuk tentang andainya ini merupakan Ramadan yang terakhir buat kita. Jadi untuk waktu ini kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Baik, Alhamdulillah. Kembali lagi pastinya dalam program Suara Ramadan. Dan kita masih lagi bersama dengan Ustaz Datuk Kazim Ilyas. Okey, baik. Datuk, kita tahu bahawa di bulan Ramadan ini, kebanyakan daripada kita duduk dekat rumah. Ya, dan satu kerugian besar apabila duduk dekat rumah itu, mereka tidak melakukan pelbagai amal ibadah. Rata-rata mereka ni mengutamakan gadget. Mereka ni terlalu leka bermain media sosial, kan? Jadi apa pandangan Datuk tentang perkara ini? Ya, media sosial sekarang nama dia medsos.
Medsos. Ya, satu lagi sos kicap. Nama dia medsos. Ya. Makna media sosial. Betul. Satu benda yang tak boleh berpisah dengan kita sekarang. Ya. Ya, tengah marah pun dengan media sosial, tengah merajuk pun guna media sosial. Semua perkara media sosial lah. Kena saman pun media sosial. Nak maki orang pun dia guna media sosial. Jadi, adakah kita menjadi seorang pengguna media sosial yang bijak? Di sini persoalan dia. Kita tak boleh nak tolak, ustaz, saya benda ni semua karut, ustaz saya. Kita akan ketinggalan. Sebab hari ini perbankan menggunakan media sosial, ya, online dan sebagainya. Semua benda ini akan perlu ada. Ya, sama ada nak hantar duit pada anak ke, dulu kita pergi wang pos, sekarang tak ada dah, semua transfer belaka. Nak tak nak ni, opah leha kena tahu, kak gayah kena tahu, abang bidin pun kena tahu benda sosial. Masalah dia sekarang, kita terlampau. Sampai kita terlupa yang bahawa kita ini berada dalam bulan Ramadan. Saya buat contohlah tentang sifat kita ialah sekarang ini. Apa yang orang jadikan highlight, apa yang orang kecoh dalam media sosial, kita tak tahu menahu pun kita akan komen. Saya bagi contoh. Rohingya misalnya kan, kumpulan Rohingya. Cerita siang malam tentang Rohingya. Okeylah. Terpulanglah kau nak kita, tapi hari ini apabila manusia terlalu sibuk sangat cerita pasal Rohingya ni, dia terlupa dalam bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar. Ya. Siang malam duk komen kan, rimau panjang, rimau pendek apa semua ni. Tetapi dia terlupa yang dia sekarang dah nak masuk dah ni minggu kedua, tentang Lailatul Qadar ni bila nak rebut ni. Ya. Okey, jadi boleh kita bercakap tentang isu Rohingya, itu memang isu negara dan sebagainya. Tetapi ada pihak yang berkuasa yang menguruskannya, yang ambil tahu tentang ini, kita serahkan kepada mereka. Ada orang yang sibuk dalam media sosial ni, duk masuk TikTok. Begini. Siang malam, lepas ni dah TikTok macam ni semua. Dia lupa dalam bulan Ramadan ini ada tadarus. Ya. Dah habis ke belum tadarusku ni? Ya, sebab kita tengok hari ni disebabkan media sosial ni pula, ada pula orang tadarus Al-Quran, berkhatam Quran guna grup WhatsApp. Okey, Fazli 1 juzuk, Noh Hayati 1 juzuk, Pak Mat Tempe 1 juzuk, Kak Bedah 1 juzuk, 30 orang baca seorang sejuzuk di rumah. Maka dia khatam. Itu tidak dikira sebagai khatam Quran. Ya. Khatam Quran ni Kak Nak weh, dia bermula daripada Al-Fatihah kita baca, sampailah Qul a'udzu birabbin nas, word by word, page by page. Kan bila puasa ni cakap putih sikit. Jadi dia kena begitu, bukan maknanya WhatsApp group engkau 1 juzuk, engkau juzuk 2, engkau juzuk 3. Kita dah 30 kita khatam. Itu bukan khatam, itu hentam nama dia. Tetapi tetap dapat pahala. Ya. Pahalanya berapa? Pahala yang kita bacalah 1 juzuk sajalah. Kita nak pahala khatam. Okey, begitu juga dengan tadarus. Ada orang yang tadarus, okey, hari ni kita baca juz 1, engkau muka surat yang kedua, engkau muka surat yang ketiga, kita buat tadarus di rumah. Itu pun tak dikira tadarus. Tadarus ialah seorang baca, seorang semak, seorang baca, seorang semak. Sekurang-kurangnya tadarus adalah 2 orang. Bukan seorang. Kalau seorang itu maknanya membaca Quran, dia khatam. Kalau tadarus, seorang baca lagi, seorang semak, yang lain semak. Kalau salah, tegur. Begitulah satu pusingan, satu halaqah. Saya melihat sekarang ini orang gunakan WhatsApp untuk buat tadarus dan untuk buat khatam Quran. Jadi seorang baca 1 juzuk, seorang baca juzuk, dia kata bahawa dia telah khatam. Itu belum lagi dikira. Baik, kita sekarang sibuk tentang isu macam-macam. Kita nak komen isu rumah tangga artis, isu rumah tangga ini. Kita komen siang malam, duk tengok dia. Kita terlupa bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan keampunan. Dah taubat ke belum? Ya, kadang-kadang kita lupa bilakah waktu yang terbaik sekali untuk bertaubat. Waktu itu ialah waktu sahur. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang meminta ampun pada waktu sahur. Ya. Cuba tengok waktu sahur. Berapa ramai yang muka mengantuk. muka mengantuk satu, muka nak marah satu, muka tak puas hati satu. Kan, suami kata dah, aku dah kata jangan kejut juga ke nampak anak. Kan, kadang-kadang anak muka masam je. Cubalah pada waktu sahur ni, takkan tiap-tiap tahun asyik nak masam muka waktu sahur. Tak boleh ke ceria sikit? Macam mana cara nak ceria? Bangun awal, sembahyang taubat, Allahu Akbar. Bangun awal sikit, sembahyang tahajud, Allahu Akbar. 5.30, 5.20 pergi bersahur. Masa itu kita dah segar, dah senyum dah.
Sebab sekarang ini adalah bulan keampunan. Tapi duk sibuk tentang artis ni bercerai, hantar surat cerai, artis ni minta cerai, artis ni rujuk balik. Semuanya nak masuk belaka. Artis ni mengandung, artis ni gugur. Semua kita ambil tahu pasal media sosial. Allah, kita lupa bulan ni adalah bulan keampunan. Begitu juga kita sibuk tentang orang ustaz ni derma bising, ustaz ni kita kecoh kutuk lah apa ni haram lah apa, kelang kabut satu dunia kelang kabut. Soalannya zakat fitrah dah bayar belum? Yang kita ni. Kita duk pompang zakat belum kita bayar. Dan lebih malang lagi pula kita bertikaikan zakat. Apa pasal ada dua harga ni? Nampak. Apa ni berah panjang, berah pendek, berah gemuk tak ada kata dia. Hai, tadi engkau sokong orang sedekah, sekarang kau nak sedekah. Engkau tak sokong diri engkau sendiri. Di mana yang kata Ramadan ni? Apa salahnya? Ayah, ada RM7. Satu RM7, satu RM14. Nak bayar zakat yang mana ni ayah? Ambil lah yang 14. Kenapa ayah? Kalau ada yang 20 ayah ambil. Kan digalakkan kita bersedekah lebih dalam bulan Ramadan. Kan cantik punya. Ini tidak. Mana tengok? Mana datang 7.14 ni nampak tu. Berbincang laki bini begini 7.14, 7.14. Dapat pada anak dia kaki nombor 7147. Cantik juga kata dia tuan-tuan. Jadi kalau kita duk sibuk orang tuan-tuan, kita lupa tentang yang kewajipan kita. Bukankah ini merugikan kita balik? Kita sibuk tentang media sosial ni, media sosial. Sibuk sangat dengan satu angka. Macam-macam angka. Ni angka ni dah PKP dah banyak hari. Ni hari ni mati banyak ini. Hari ni kenaikan COVID banyak ini. Setiap hari kita menunggu-nunggu tentang angka. Tetapi kita lupa bahawa angka Ramadan ini makin meninggalkan kita. Kita makin sikit berada dalam bulan Ramadan. Kita makin kurang dalam bulan Ramadan. Kita syukur pada Allah hari ini negara kita Allah Ta'ala bagi. Ya, ramai yang keluar daripada sakit yang COVID, ramai yang dah discharge dan jumlah sakit baru pun turun. Alhamdulillah. Terima kasih pada frontliner. Terima kasih pada doktor, nurse dan sebagainya, bertugas lumur polis dan sebagainya. Tetapi jangan kita lupa, Ramadan kita juga semakin berakhir. Di manakah persiapan kita? Kita belum tentu lagi jumpa Ramadan pada masa yang akan datang. Baik, kesimpulannya boleh kita perhatikan dekat sini, kita harus kekal istiqamah ya Datuk ya. Untuk kita memohon kepada Allah SWT supaya diampunkan segala dosa kita, dan di bulan Ramadan ini kita mengumpul seberapa banyak pahala. Jadi di kesempatan ini saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk kerana sudi hadir walaupun kita tahu kekangan masa selalu FB Live, hari ini terpaksa tunda FB Live. Okey, dan kepada anda semua mungkin nak dapatkan pelbagai ceramah agama, boleh follow Instagram Datuk sendiri ya. Setiap hari ya sepanjang bulan Ramadan. Baik, terima kasih Datuk. Terima kasih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, direkan anda semua telah pun mendapat pelbagai pedoman apa yang Datuk katakan tadi, dan untuk waktu ini kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Baik, masih lagi bersama dengan saya Fazli Fuad dalam program Suara Ramadan, dan di segmen terakhir ini kami akan bawakan anda dengan persoalan mitos setiap kali ketika bulan Ramadan ya, yang mana setiap kali bulan Ramadan akan timbullah mitos ini. Dan untuk episod kali ini kami akan ketengahkan soalan seperti lepas moreh kita tidur. Jadi apa yang akan terjadi dengan tidur kita? Amalan ini bagus ataupun tidak? Jadi untuk menjawab soalan ini kita akan bersama dengan Dr. Rizal Abu Bakar, Perunding Utama Malaysia Brain Academy. Jom sama-sama kita saksikan. Tuan-puan, pernah tak tuan-puan makan selepas sembahyang tarawih? Benda pertama yang akan berlaku sekiranya kita berbaring untuk tidur selepas kita makan lepas tarawih itu ialah sekiranya kita tidur, dia akan ambil masa yang pertama ni, masa yang panjang untuk kita terlelap. Jadi kita akan duduk, tengok dinding, dinding tengok kita, tengok siling, siling tengok kita, cicak tengok kita, kita tengok cicak. Lama, ambil masa untuk kita terlelap. Nombor dua, sekiranya kita terlelap, kita akan terjaga. Itu bahayanya ataupun kesannya apabila kita tidur selepas kita makan. Dan yang ketiganya, dia akan mengganggu tidur nyenyak kita. Jadi kita tak dapat masuk ke fasa keempat tidur yang dinamakan delta wave. Itulah tidur yang dinamakan sebagai deep sleep. Jadi kita tak dapat deep sleep
sebab gangguan daripada makanan yang kita ambil. Terutamanya kalau makanan yang kita ambil ni termasuk dalam karbohidrat ringkas. Seperti apa, kita makan nasi lagi, kita makan mi goreng, bihun goreng, kuih-kuih balance yang makan masa buka puasa tak habis, kita makan lagi. So benda-benda ni, lepas tu kita minum air manis pula, ada sirap yang tak habis lagi, kita minum lagi. So gula daripada makanan-makanan ini yang kita ambil ni yang akan mengganggu tidur kita itu. Sebab dia proses lambat, proses ini ambil masa 4 jam untuk badan kita proses keseluruhannya, dan bila kita tidur sebelum 4 jam itu dia mengganggu tidur kita. Jadi untuk dapatkan tidur yang nyenyak di waktu malam, kita elakkan daripada mengambil lagi makanan selepas solat tarawih. Okey, baik, dan adakah anda yang menyaksikan Suara Ramadan telah pun mendapat informasi yang berguna ya tentang mitos tersebut. Andai kata kalau kita tertidur selepas kita moreh, dan sudah pastinya dalam bulan Ramadan ini rugilah kan kalau kita tidur. Lebih elok kalau kita baca Al-Quran, tadarus dan sebagainya. Dan kalau kita perhatikan dekat media sosial, kebanyakannya telah pun menghantarkan gambar, video solat tarawih bersama-sama dengan keluarga. Dan sekarang ini kita ingin menyaksikan bikisan tentang solat tarawih di rumah musim PKP bersama dengan Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Sahibus Samahah Tuan Haji Jamali Muhammad Adran. Jom kita saksikan. As-salatu tarawih, as-salatu tarawih, as-salatu tarawih min qiyami syahri Ramadan asabakumullah. InsyaAllah pada hari ini kita ingin memperjelaskan beberapa perkara yang berkaitan solat sunat tarawih. Pertama sekali, solat sunat tarawih ini dari segi bahasa maknanya istirahat ataupun solat yang merehatkan. Ataupun dalam bahasa yang lain, rehat sebentar apabila telah menunaikan 2 ataupun 4 rakaat solat tarawih berkenaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala sekalian, hukum solat sunat tarawih adalah sunat muakkad, iaitu solat yang digalakkan, yang sangat dituntut di dalam Islam, apalagi pada bulan Ramadan yang penuh dengan barakah, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dan yang keduanya, merebut peluang yang disebut oleh Nabi SAW, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malamnya pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Ta'ala, Allah Ta'ala akan ampunkan seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelum ini. Di sana ada beberapa isu yang kita ingin sebutkan. Pertama sekali, solat sunat tarawih ini dilakukan secara berjamaah ataupun bersendirian. Ya. Jumhur ulama fuqaha menyebut bahawa solat sunat tarawih ini lebih baik, lebih afdal didirikan secara berjamaah, ya, di masjid, di surau dan di tempat-tempat yang lain. Apalagi dalam musim PKP ini, kawalan pergerakan, kita tidak dibenarkan untuk solat di masjid, di surau, maka kita boleh berjamaah di rumah kita dengan keluarga kita, dan juga boleh dilakukan secara bersendirian, khususnya pada orang bujang, ya, dan mereka kerja shift dan sebagainya, tidak ada masalah. Dan yang terakhir, berapakah bilangan solat sunat tarawih? Ada 2 pandangan, ya. Satu, 11 rakaat termasuk 3 rakaat solat sunat witir, satu lagi 20 solat sunat tarawih, dan juga 3 lagi adalah solat sunat witir. Jadi kedua-dua pandangan ini sebenarnya adalah boleh dilaksanakan betul. 11 rakaat yang mengambil kira apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, 20 rakaat ataupun 23 rakaat mengambil sempena dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi jangan kita bergaduh, yang penting kita laksanakan mengambil dan merebut pulang dalam bulan Ramadan ini, memperbanyakkan amalan, di antaranya solat sunat tarawih, khususnya bersama dengan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan ampunkan seluruh kesilapan kesalahan kita. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, sejuk mata memandangkan kita dapat saksikan rakyat Malaysia beribadah di rumah, melakukan solat tarawih secara berjamaah di rumah bersama dengan keluarga tercinta. Tadi Ustaz Datuk Kazim Alias pun kata kan, untuk fasa kali ini, tahun ini Ramadan kita dapat mencium tangan imam. Alhamdulillah. Baik, kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan Suara Ramadan dan teruskan bersama dengan kami di minggu depan dengan topik mendulang pahala Ramadan di rumah. Bagaimanakah caranya? Dan jangan lupa untuk anda terus bersama dengan saya di waktu yang sama, pastinya di Bernama TV. Salam hormat dan Assalamualaikum.